Okey, yang ni adalah cordless drill saya yang lama. Saya pakai ni hampir 4 tahun. Bateri dia ni pun dah rosak, dah kong, dah tak boleh pakai. Tapi saya modify pakai bateri yang sama yang saya pakai dekat cordless jigsaw, cordless circular saw dan grinder. Drill saya yang lama ni saya dah boleh kongsi bateri yang sama yang saya pakai dekat cordless power tool saya. Tapi bateri ni power dia tinggi, 20 volt. Drill saya ni power dia rendah sikit, 9.6 volt. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana saya modify untuk guna bateri yang besar ni kepada power tools yang power dia, voltage dia rendah. Jom. Okey, yang ni saya baru siap buat housing baru untuk drill saya ni. Saya nak pakai bateri yang 20 volt ni. Yang sebelum ni saya punya drill ni pakai bateri macam ni dekat dalam dia ni. Tapi saya dah tak nak pakai bateri yang ni sebab banyak kelemahan dia. Jadi saya nak upgrade kepada bateri yang ini 20 volt. Masuk ke dalam saya punya drill. Yang kayu tengah ni sebagai adapter lah. Untuk buat housing dia ni saya tak sempat buat video sebab nak buat housing ni dari kayu memang sangat leceh. Kalau ada mesin 3D printer memang agak bantulah. Pakai kayu ni memang agak leceh dan saya ambil masa lebih kurang 3-4 jam untuk siapkan semua ni. Saya cantum gam, potong, baru siap. Jadi bentuk dia ni tak berapa cantik sebab petak. Saya nak bentukkan bucu-bucu dia ni, saya nak bulatkan bagi lebih menarik. Saya nak pakai mesin sander saya ni. Mesin sander DIY. Yang ni daripada pam air. Jom. Saya nak lukis bentuk dia dekat sini. Bagi dia betul-betul tengah. Okey, kita dah dapat dia punya bentuk ni. Jadi mudah sikit. Jadi saya hanya perlu ikut garisan ni saja. Untuk guna mesin sander ni, saya nak pakai emas sebab habuk dia ni memang sangat halus. Sebenarnya lagi okey. Yang macam kita nak buang banyak macam ni, kita potong dulu pakai gergaji. Tapi sambungan ni saya pakai paku. Jadi saya tak boleh potong pakai gergaji. Jadi saya gosok je lah sikit-sikit sampai dia nipis macam ni. Bila dah siap gosok, bentuk ni lagi menarik sikit lah daripada yang tadi, petak. Casing dia ni saya cat warna hitam mati bagi kena sikit dengan tema drill saya, orange hitam. Saya biarkan cat ni kering selama 1 malam. Bila cat ni dah kering, yang ni rupa dia. Saya rasa yang ni lagi better daripada warna kayu. Dekat drill ni, saya dah buka, saya dah sambung siap-siap wire untuk positif dan wire untuk negatif. Yang ni saya pakai wire yang dah ada dekat bengkel saya je lah. Kalau ada wire yang hitam dan merah yang tebal sikit lagi baik. Dekat casing ni pun sama, saya dah sambung wire untuk positif dan negatif. Cuma wire ni kita kena ingat yang mana kita sambung positif, yang mana kita sambung negatif. Yang besi dekat dalam casing ni sebagai konektor sambungan antara bateri dengan casing ni. Jadi bila kita cucuk bateri ni, besi ni akan sambung dekat bateri ni. Okey, jadi sambungan dia lebih kurang macam ni lah. Casing ni sebagai adapter untuk pegang bateri. Jadi casing ni kita cantum dekat drill. Tapi wire dari casing kita tak boleh sambung direct kepada drill macam tu je. Sebab kita pakai bateri yang power dia tinggi, 20 volt. Cordless drill ni power dia kecil, 9.6 volt saja. Kalau kita sambung direct, motor ni boleh rosak sebab dia terima power yang lebih. Jadi kita kena ada orang tengah untuk sambungan ni. Yang dekat tangan saya ni adalah voltage converter ataupun voltage step down. Fungsi dia ni untuk ubah nilai voltage. Contohnya voltage yang masuk ni 20 volt.
kita boleh ubah voltage yang keluar kepada voltage yang kita nak, 9.6 volt. Jadi sambungan dia lebih kurang macam ni lah. Voltage converter yang saya pakai ni memang agak besar sikit sebab dia boleh support ampere yang tinggi. Dia boleh support sehingga 20 ampere. Biasa drain ni ampere dia ni agak tinggi kalau ada beban. Contohnya kita skru dekat kayu. Kalau skru tu sangkut, ampere dia biasa boleh cecah sehingga 15 amp. Jadi converter ni kita kena pakai yang boleh support ampere yang tinggi. Kalau kita pakai yang ampere rendah, benda ni cepat rosak. Dekat voltage regulator ni, dia ada sambungan in dengan sambungan out. Sambungan in ni untuk kita sambung wire dari bateri masuk ke dalam voltage converter ni. Jadi kita kena sambung wire ni ikut label dia, positif dan negatif. Bila dah siap, skru dah ikat kemas, kita sambung bateri dekat casing dia ni. Okey, dekat in ni kita dah ada power 20 volt dari bateri. Dekat bahagian out ni kita kena ukur berapa voltage yang keluar. Kita kena pakai multimeter. Multimeter saya ni yang biasa punya, saya beli dekat Mr. DIY. Tapi tak apa, asalkan berfungsi dengan elok. Dekat multimeter ni, kita pusing tombol dia ni kepada DCV. Maksudnya Direct Current Voltage. Saya nak pusing dekat 20 ni. Okey, yang jarum dia ni kita kena letak dekat bahagian out. Sama juga ikut label positif dengan negatif. Tapi multimeter saya ni, dia punya jarum ni dah putus. Nampak gayanya saya kena cari multimeter baru lah lepas ni. Bila dah siap kunci, kita dah boleh on voltage converter ni. Dia ada switch kecil dekat situ. Bila lampu dah nyala, kita dah dapat bacaan dia. 9.7 volt. Kalau output voltage ni tak ngam dengan yang kita nak, kita boleh ubah dekat sini. Dia ada skru dekat kotak biru tu. Kita pusing sehingga kita jumpa voltage yang kita nak. Untuk drill saya ni, saya tak nak set kepada 9.6 volt. Saya nak set tinggi sikit, 12 volt. Sebelum ni pun saya dah pernah test, saya pakai bateri 12 volt dekat drill ni. Jadi tak ada masalah motor dia terbakar. Motor dia ni masih lagi mampu support sehingga 12 volt. Kalau 12 volt ni lebih kuat sikit lah berbanding 9.6 volt. Bila dah siap, kita dah boleh buka semua sambungan tadi. Dan dah boleh sambung wire positif dan negatif dari drill. Saya nak sambung balik bateri saya ni dan saya nak on voltage converter ni. Okey, bila lampunya dah nyala, maksudnya dah ada arus. Jadi kita boleh test. Okey, cantik. Kita punya drill ni dah berpusing dengan baik. Dan kalau tengok kita punya step down converter ni, macam tak ada masalah. Kalau ada masalah, dia akan ada tanda. Dia akan keluarkan zarah yang berwarna putih yang berterbangan di udara. Ataupun kita panggil sebagai asap. Tu maknanya dah terbakar. Jadi bila dah settle semua, kita dah boleh kemaskan semua komponen ni dan dah boleh pasang. Bila dah siap pasang, macam inilah hasil dia. Bila cat warna hitam ni, tak adalah nampak macam kayu sangat. Jadi saya dah boleh kongsi bateri. Kalau saya nak buat kerja lama, saya boleh pakai bateri yang besar ni. Bateri yang saya pakai ni pun nak cas dia cepat. Kalau untuk cas bateri yang kecil ni, lebih kurang 1 jam saja untuk full. Saya nak test, saya nak skru dekat besi biru ni. Nak tengok power tak. Bagi saya sangat okey dah ni. Lebih dari cukup kalau saya nak buat kerja DIY. Okey, jadi dah siap, dah settle. Drill saya lama ni dah jadi drill baru. Drill yang dah power. Jadi saya dah tak perlu susah cari bateri baru. Sebab bateri saya ni saya pakai dekat semua power tool saya. Nak cas bateri ni pun cepat. Kalau yang bateri yang kecil ni, cas dia 1 jam. Bateri yang besar ni, cas dia 2 jam. Tapi kalau untuk drill, saya rasa saya pakai yang kecil ni pun dah cukup, dah lama dah boleh tahan. Sebelum ni, saya pakai bateri saya yang ni, yang jenis DIY macam ni.
Tapi cara ni saya tak recommend, cara ni salah sebab kita tak ada litar untuk protect bateri ni. Bateri yang keluar ni pun tak balance antara 3 biji ni. Jadi bateri ni cepat kong. Kalau bateri yang dah siap macam ni, dia lebih stabil sebab dalam bateri ni dia dah ada litar untuk protect bateri ni. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat, terutama kepada mereka yang ada drill tapi baterinya rosak. Boleh cuba DIY cara ni. Tapi kita kena ada satu bateri yang sel dia ni stabil. Contohnya macam saya pakai ni. Jadi moga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.